Ini bab kata-kata seseorang, la'amrullah, demi Allah. Ibnu Abbas berkata la'amruka, maksudnya la'aishuka, demi hidupmu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ubaidullah bin Abdullah, diambilnya dari hadis Aisyah istri Nabi SAW, ketika mana ahlul ifk berkata kepadanya apa yang dikatakan oleh mereka, lalu Allah membersihkan beliau daripada tuduhan mereka itu. Masing-masing memberitahu saya sedikit atau sebahagian daripada hadis yang dikemukakan ini. Maka Nabi SAW bangkit, fasta'dzara, lalu meminta sesiapa bertindak terhadap Abdullah bin Ubay. Usaid bin Hudayr bangkit lalu berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, demi Allah kami akan membunuhnya. Babun la yu'akhidhukumullahu bil-lagw, bab Allah tidak mengira salah terhadap kamu dengan sebab sumpah kamu, dengan sebab sumpah-sumpah yang hampa, sumpah-sumpah kamu yang hampa. Tetapi yang dikira salah terhadap kamu ialah sumpah yang kamu lakukan bima kasabat qulubukum, dengan dimaksudkan. Wallahu ghafurun halim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana ataupun penyantun. Diriwayatkan dari Aisyah, la yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum, Allah tidak mengira salah sumpah kamu yang hampa. Qalat, beliau berkata, ayat ini diturunkan berhubung dengan kata-kata seseorang, la wallah wa bala wallah, tidak demi Allah, ya demi Allah. Bab apabila seseorang membatalkan ataupun melanggar sumpah dengan terlupa, dan firman Allah SWT, walaysa alaikum junahun fima akhta'tum bih, tidak menjadi kesalahan kepada kamu pada apa-apa yang kamu tersalah, pada perbuatan kamu yang tersalah itu. Wa qala la tu'akhidhni bima nasitu, dan Allah berfirman, wala tu'akhidhni, jangan engkau mengambil salah ataupun mengira salah terhadapku dengan sebab aku terlupa. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau memarfu'kan hadis ini, mengangkat hadis ini kepada Nabi SAW. Baginda bersabda, sesungguhnya Allah telah memaafkan umatku tentang apa-apa yang dibisikkan oleh hatinya ataupun tentang apa-apa yang diperkatakan oleh perasaannya, oleh dirinya, yakni hatinya, ma lam ta'mal bihi, selagi dia tidak melakukannya ataupun selagi dia tidak mengucapkannya. Diriwayatkan dari Isa bin Talha bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As memberitahunya, menceritakan kepadanya bahwa Nabi SAW ketika baginda sedang berkhutbah pada hari Nahar, yakni hari yang ke-10 Zulhijjah, tiba-tiba bangkit satu orang. Dia berkata, saya ingat wahai Rasulullah begini-begini, sebelum begini-begini. Kemudian bangkit yang lain, dia berkata, wahai Rasulullah, saya ingat begini-begini, sebelum begini-begini. Untuk tiga-tiga perkara itu, faqala Nabi SAW, baginda menjawab, if'al wala haraj, lakukanlah, tidak mengapa, untuk semua perbuatan itu, semua sekali pada hari tersebut. Fama su'ila yawma idh an syai'in, tidak baginda ditanya tentang apa-apa pada hari itu, melainkan baginda menjawab, if'al wala haraj, lakukan, tidak mengapa. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, ada seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, saya telah ziarah, yakni saya telah tawaf ziarah sebelum saya melontar. Baginda menjawab, tidak mengapa. Yang lain pula berkata, saya telah bercukur sebelum saya menyembelih binatang. Baginda menjawab, tidak mengapa. Yang lain pula berkata, saya telah menyembelih binatang sebelum saya melontar. Baginda menjawab, la haraj, tidak mengapa. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa ada seseorang masuk ke dalam masjid, lalu dia bersembahyang. Rasulullah SAW pada ketika itu berada di penjuru masjid, satu penjuru masjid. Orang itu pun datang, yakni selepas bersembahyang, lalu memberi salam kepada baginda. Terus baginda berkata kepadanya, pergi semula, pergi kembali bersembahyang, kerana tadi engkau belum bersembahyang.
Orang itu pun pergi bersembahyang, kemudian memberi salam. Nabi SAW menjawab, wa alaika. Dan Nabi SAW menyuruhnya pergi kembali bersembahyang, kerana tadi engkau belum lagi bersembahyang. Pada kali yang ketiga, orang itu berkata, ajarkan aku. Qala, baginda pun berkata, apabila engkau bangkit untuk bersembahyang, apabila engkau hendak bersembahyang, maka sempurnakan wudukmu, kemudian menghadap kiblat, lalu kamu takbir dan bacalah apa yang termudah bagimu daripada Al-Quran. Kemudian rokok sehingga engkau tetap rokok, sehingga engkau tumakninah, ini dalam rokok itu. Kemudian engkau mengangkat kepala engkau angkat kepala engkau sehingga engkau betul-betul berdiri. Kemudian engkau sujud sehingga engkau betul-betul sujud. Kemudian engkau angkat yakni kepala dari sujud itu sehingga engkau betul-betul duduk, sehingga betul dan engkau betul-betul duduk. Kemudian sujudlah sehingga engkau betul-betul sujud. Kemudian angkatlah kepala engkau sehingga engkau berdiri tegak. Kemudian lakukan begitu dalam semua sembahyang, dalam semua ataupun keseluruhan sembahyangmu itu. Diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, pada hari Uhud orang-orang musyrikun telah pun menerima kekalahan. Tu'rafu fihim, yang telah pun nyata diketahui di antara mereka. Lalu iblis berteriak mengatakan, hai hamba-hamba Allah, perhatikan di belakang kamu. Faraja'at ulahum, maka yang berada di bahagian hadapan berpatah balik ke belakang, lalu bertempurlah golongan dari bahagian yang pertama dengan bahagian belakang. Hudzaifah nampak, Hudzaifah tengok, rupa-rupanya ayah dia ada di bahagian belakang. Dia pun berkata, ayahku, demi Allah mereka tidak berhenti sampai membunuhnya. Hudzaifah berkata, ghafarallahu lakum, semoga Allah mengampunkan kamu. Qala Urwah berkata, fa wallahi ma zalat fi Hudzaifah minha baqiyah. Urwah berkata, demi Allah, ma zalat fi Hudzaifah, pada Hudzaifah dalam peristiwa ini, dari peristiwa ini ada baqiyah, hatta laqiyallah, yani ada sebutan yang baik sehingga beliau menemui Allah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang makan dengan terlupa ketika dia berpuasa, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, kerana sesungguhnya Allah yang telah memberi makan kepadanya dan yang telah memberi minum kepadanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Buhainah, beliau berkata, Nabi SAW bersembahyang dengan kami. Baginda bangkit pada 2 rakaat yang pertama itu sebelum duduk, yang ini dengan tidak duduk untuk bertasyahud. Famadha fi salatihi, baginda terus bersembahyang. Apabila baginda hampir selesai sembahyang, intadharan nasu taslimahu, orang ramai menunggu baginda memberi salam. Tetapi baginda bertakbir lalu bersujud sebelum memberi salam, kemudian mengangkat kepalanya, kemudian bertakbir dan sujud, kemudian mengangkat kepalanya dan memberi salam. Yang ini baru memberi salam lepas itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Allah SAW telah menjadi imam kepada mereka bersembahyang zuhur, fazada aw naqasa minha, lalu baginda telah melebihkan ataupun mengurangkan sembahyang itu. Mansur berkata, ini perawi daripada Ibrahim ini, Mansur berkata, saya tidak pasti Ibrahim kah yang telah keliru atau Alqamah yang keliru. Qala, Ibnu Mas'ud berkata, yani hak ini keliru tu, fazada au naqasa minha, hak tu tak pasti tu, siapa yang keliru tu. Yani yang syak tu adakah Ibrahim ataupun Alqamah? Maka ada orang berkata, wahai Rasulullah, adakah sembahyang telah ringkas, telah kurang, atau engkau terlupa? Nabi SAW bertanya, apa tu? Qalu, mereka mengatakan,
engkau telah bersembahyang begini. Qala, perawi berkata yakni Ibnu Mas'ud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersujud bersama dengan mereka 2 kali. Kemudian baginda berkata, yakni selepas sembahyanglah, hatanis sajdatan, 2 sujud ini untuk orang yang tidak pasti sama ada dia telah melebihkan dalam sembahyangnya atau telah mengurangkan, lalu dia tahari, lalu dia cuba memastikan yang betul dan menyempurnakan yang baki lagi daripada sembahyangnya, kemudian bersujud dengan 2 sujud ini. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, beliau berkata, saya berkata kepada Ibnu Abbas, faqala haddatsana, Ibnu Abbas kata haddatsana Ubay bin Ka'ab, menceritakan kepada kami bahwa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la tu'akhidhni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra, jangan engkau mengambil salah terhadapku kerana aku telah terlupa, dan jangan engkau menyusahkan kedudukanku. Qala, baginda berkata, yang pertama itu adalah merupakan terlupa. Musa terlupa. Yang pertama terlupa, yakni telah berlaku terlupa kepada Musa. Qala Abu Abdullah berkata, ini Imam Bukhari, kataba ilayya Muhammad bin Bashar telah menulis kepada saya, qala hadatsana Mu'adz bin Mu'adz qala hadatsana Ibnu Aun an Asy-Sya'bi qala al-Bara' bin Azib wa kana 'indahum dhaif. Mereka ada tetamu, maka dia pun menyuruh ahli keluarganya supaya menyembelih sebelum pulang, yakni dari musalla supaya tetamu mereka itu dapat makan. Mereka pun bersembelihlah sebelum sembahyang, ini sembahyang hari raya. Fadzakaru dzalika, lalu mereka menyebutkan perkara itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda menyuruhnya supaya menyembelih semula, menyembelih yang lain, mengulangi sembelihan itu, yakni sembelih yang lainlah. Faqala, dia berkata, wahai Rasulullah, saya ada anak jaza', yakni saya ada anak kambing, anak laban, iaitu kambing susu, yang mana lebih baik lagi daripada 2 ekor kambing daging ataupun biri-biri, lebih kurang itu daging. Wa kana Ibnu Aun yaqifu fi hadzal makan, Ibnu Aun berhenti di tempat ini dari hadis Sya'bi, dan dia menceritakan dari Muhammad bin Sirin sama seperti hadis ini juga, dan berhenti di sini juga. Wa yaqulu, dia berkata, la adri, saya tidak pasti adakah kebenaran ini, keharusan ini sampai juga kepada orang lain, yakni melarat juga kepada orang lain ataupun tidak. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Jundub, dia berkata, saya telah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang pada hari raya, kemudian baginda berkhutbah, kemudian berkata, sesiapa yang telah bersembelih, yakni sebelum bersembahyang ni, falyubdil makanaha, maka hendaklah diganti yang lain. Tetapi sesiapa yang belum lagi menyembelih, bolehlah dia menyembelih binatang itu dengan nama Allah. Babul yaminil ghamus, ini bab sumpah sumpah palsu. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum, jangan kamu jadikan sebagai perisai, sumpah kamu itu sebagai perisai di antara kamu, sebagai dinding di antara kamu. Fatazilla qadamun ba'da thubutiha, lalu tergelincir pula kaki selepas telah sabit sumpah itu, hingga kepada firman-Nya azabin alim. Dakhalan maknanya tipu daya dan khianat. Jangan kamu jadikan sumpah kamu itu sebagai tipu daya ataupun sebagai cara untuk menghalalkan ataupun untuk melepaskan pengkhianatan kamu, kejahatan kamu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, dosa besar itu yaitu al-isyrak billah, menyekutukan sesuatu dengan Allah, wa uququl walidain, dan derhaka kepada 2 ibu bapa, wa qatlun nafs, membunuh orang, wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu. Babu qaulillah, ini bab firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang membeli dengan ahdillah,
yakni sumpah ataupun janji Allah dan sumpah mereka, yakni sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah ataupun sumpah dengan nama Allah itu dengan sesuatu yang murah, hingga kepada firman-Nya walahum adzabun alim, mereka akan mendapat azab yang pedih. Dan firman-Nya wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum, al-ayah tadi juga, wa qawlihi wala tashtaru bi'ahdillahi thamanan qalila, wa qawlihi wa awfu bi'ahdillah idza 'ahadtum, sempurnakanlah janji Allah, yakni apabila kamu berjanji, wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha, jangan kamu batalkan sumpah-sumpah selepas kokoh, selepas teguh sumpah itu, ataupun setelah diperteguhkan ataupun dikuatkan sumpah itu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersumpah dengan sumpah terbuka atau dengan sumpah yang jelas, liyaqtati'a biha mal imri'in muslim, untuk dia mengambil harta ataupun membaham harta seseorang muslim, dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai membenarkan kata-kata Nabi SAW itu, innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila, hingga kepada akhir ayat itu. Maka Ash'ath bin Qais pun masuk. Dia kata, apa yang Abu Abdurrahman ceritakan kepada kamu? Mereka katakan begini. Dia pun kata, sebenarnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan saya. Berkenaan dengan saya lah ayat ini diturunkan. Adalah telaga saya dalam tanah kepunyaan sepupu saya. Lepas tu saya pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertanya, bukti engkau ataupun sumpahnya? Saya berkata, kalau begitu dia akan bersumpahlah wahai Rasulullah. Baginda pun bersabda, man halafa ala yaminin sabr, sesiapa yang bersumpah dengan sumpah yang palsu, boleh juga dengan sumpah yang terbuka, dengan sumpah yang berani, wa huwa fiha fajir, sedangkan dia memang berdusta, memang berbohong, yaqtati'u biha mal imri'in muslim, untuk dia paham harta orang muslim, laqiyallah, dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat nanti dalam keadaan Allah murka kepadanya. Itulah jadi mula-mula ni Imam Bukhari nak cerita lagi pelbagai lafaz lafaz sumpah yang dikira sebagai sumpah ni macam-macam lafaz. Sebelum pada ni bi'izzatillah wa izzatik dan sebagainya, aimullah, asyhadu billah, syahidtu billah, macam-macam lah cara dia bersumpah tu. Walladhi nafsi biyadih, ini nak cerita satu perkataan lain pula. Adakah ini termasuk dalam sumpah ataupun tidak? Imam Bukhari nak cerita termasuk juga. La'amrullah, asal makna dia umr, maknanya umur. Tetapi apabila dia masuk lam ni dan digunakan sebagai sumpah, ain tu dia tukar daripada bahagian depan berubah bahagian atas, amr. La'amrullah. Jadi kalau nak kira dari segi makna asalnya, demi umur Allah. Ada demi umur Allahnya, Allah ada umur ke pula? Tidak, maksudnya umur Allah itu maksudnya kekal, sifat Tuhan yang kekal abadi itu. Itulah maksud amrullah itu. Demi Tuhan yang bersifat dengan sifat baqa. Itu maknanya amrullah. Qala Ibn Abbas, la'amruka. La'amruka, demi hidupmu. La'aishuka, sama juga maknanya. La'amrullah tu maknanya begitu. Jadi asal, kalau dalam hasyiah kita ni pun ada sebut apa yang anda sebut tadi tu, ada sebut juga. Cuba kita tengok nombor hasyiah nombor 15. Tapi nombor 15 tu dia tak sudah, dia habis tu ada sambung lagi. Sambung tu ada garis tengah sikit tu. Dalam mata tu bawah sekali tu ada garis. Situ pergi situ, dia ada buat tanda. Dia adalah amrullah tu ada dua makna. Dia kata ada dua makna. Salah satunya iaitu annal asl, asalnya as'aluka bi'amrillah, yani biwasfika Allah Ta'ala bil baqa.
Tu takdir dia. La'amruka. Yang ni aku minta dengan engkau, demi Tuhan yang kau sifatkannya sebagai Tuhan yang kekal, yang kau terima dia tu sebagai Tuhan yang kekal, yang baqin. Itu maknanya la'amrullah. Satu makna dia. Wathani annal ma'na ibadatuka Allah, demi ibadat engkau kepada Allah. Sebab amr di sini dengan makna ibadah. Itu makna yang kedua. Ada dua makna. Tapi yang baiknya yang pertama tadilah. Ini pun termasuk di dalam sumpah juga. Lepas tu dia sambung lagi ni dalam hasyiah ni. Dalam hasyiah ni sambung saat ni kan? Sambung dia pergi tu tepi. Fa huwa yaminun 'indal kufiyyin wa Malik. Ini termasuk dalam sumpah mengikut kufiyin, Imam Abu Hanifah dan lain-lain lagi kufiyin, Sufyan Tsauri dan ramai lagi lain. Begitu juga Imam Malik. Begitu juga Imam Bukhari. Dia kata ini semua ni termasuk dalam lafaz sumpah belaka. Manakala seseorang gunakan lafaz ni, lepas tu dia bersumpah, dia langgar, dia kena bayar keparat lah. Keparah sumpah tu. Tetapi dia kata wa qala Syafi'i hiya kinayatun wa bihi qala Ishaq. Ini bukan termasuk dalam sumpah, kinayah. Termasuk dalam kinayah. Bila kinayah, dia terhenti kepada niat dia. Jadi niat dia tu lagu mana? Niat dia kalau dengan maksud sumpah, maka dikira sumpah. Kalau tidak dikira sumpah, tidaklah. Tu tepi tu ada. Lepas tu dia mari hadis. Ada ni hadis panjang ni. Lepas tu dia pun sebut ni. Dalam hadis panjang tu pun kita sudah jumpa dekat dulu. Hadithul if kita bahas panjang dah. Di sana pun dia sebut wa kullun haddatsani ta'ifatan minal hadis. Masing-masing ni beberapa orang perawi ni menceritakan kepadaku sebahagian daripada hadis, bukan semua sekali. Bukan semua sekali. Tetapi perawi tu gabungkan semua sekali, riwayat semua sekali, dia letak sekali macam teratur molek, macam seorang yang meriwayatkan begitu. Padahal tidak. Jadi hendak sininya kepada dia. Usaid bin Hudzair kata la'amrullah lanaqtulanna, la'amrullah lanaqtulanna. Jadi demi Allah kami akan membunuhnya. Kami akan membunuh. Ni anaknya. Ni anak. Jadi la'amrullah sumpah. Bagi orang yang mengatakan sumpah, lepas tu dia tidak bunuh tu, lagu mana? Adakah dia batalkan sumpah dia? Tidak jelas di sini. Bagi Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengan dia kata la'amrullah di sini sebab tu kita kata dengan makna kinayah. Dia tak ada bunuh pun. Lepas tu tak ada bagi kafarah, tak ada apa-apa. Bagi orang yang mengatakan dia ni memang sumpah tapi tak bayar kafarah sebab dia tidak batalkan sumpah dia. Cuma masalah peluang tak ada lah. Tak sampai masa. Tak sampai masa. Dia tu tidak nak mati dengan cara kena bunuh. Begitulah. Kalau nak kira puak-puak yang kata kami pasti akan membunuhnya tu, dia tidak batal sumpah dia, maka tak timbullah soal dia bagi kafarah ke tidak. Tak timbul. Kemudian ni bab la yu'akhidhukumullahu billah. Bab Imam Bukhari buat tajuk dia ni, terjematil bab dia ni dalam bentuk ayat Quran. Ayat Quran ni. Hal ni la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum ni. Di awal bab lagi Kitabul Aiman wan Nuzur ini ada dah. Di sana sudah kita bincang dah juga berkenaan dengan yaminul laghwi ni, hak mana yang dikatakan yaminul laghwi. Sudah ada dah sana. Tetapi yang dikira ialah yang diputuskan oleh hati-hati kamu. Hak tu yang dikira. Yang diqasadkan oleh hati-hati kamu. Hak tu yang dikira. Ataupun ini bermakna yaminul laghwi ni zahirnya nampak sumpah, tetapi ia semata-mata untuk menguatkan cakap sahaja, bukan dengan maksud sumpah. Jadi Allah SWT tak kira tu. Tak kira. Jadi hal sebab itulah Imam Bukhari faham lagu itulah yaminul laghwi dengan makna seseorang tu bersumpah yang dia serupa dengan Imam Syafi'i juga dia pegang. Atas ni pun dia ada sebut. Iaitu yaminul laghwi, seseorang bersumpah. Baru ni ayat dah. Seseorang bersumpah atas sesuatu perkara dengan disangkanya betul sumpah dia kata tu lah, padahal yang sebenarnya tidak begitu.
Ya sebenarnya tidak. Dia kata tu mengikut keyakinan dia memang betul, bukan dia bohong. Hak tu tidak dikira salah. Tu tidak kira salah tu. Sebab memang dia anggap betul. Dia nampak gitu. Bukan dia pelawak. Tetapi sebenarnya tak betul hak dia kata. Allah SWT lah yang tahu. Tu tak kira. Itulah yang dimaksudkan yaminul lahu. Makna yaminul lahu yang seperti ini ada diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, dan itulah juga pendapat Ahmad, Abu Hanifah dan orang lain lagi. Wa qala Syafi'i. Syafi'i kata yaminul lahu ini setiap sumpah yang terbit, yang lahir daripada seseorang tanpa qasad. Tanpa qasad. Sama ada pada masa lalu ataupun pada masa akan datang. Pada masa akan datang. Inilah yang dimaksudkan di sini. Imam Bukhari mana cenderung pada hak ini. Ini diriwayatkan dari Aisyah. Aisyah mana kata lagu tu. Hak inilah qalat unzilat fi qawlihi la wallah wa bala wallah. Itulah yang dimaksudkan dengan yaminul lagh. Yang ini sumpah yang hampa. Sumpah yang tidak bernas, tidak berenah, tidak berisi. Sumpah yang lara. Lara itu maknanya hampa, iaitu seseorang berkata la wallah, tidak demi Allah. Orang Arab rajin dia kecak lagu tu segi-segi wallah, wallah. Jadi wallah tu bukan makna bersumpah. Hak lagu itulah yang dikatakan yaminul lag. Yaminul lag ni tak ambil kira. Maknanya kalau langgar kau hak kata tu tidak jadi kena bayar kafarah, tak ada. Sebab dia tidak dengan niat, tidak dengan maksud sumpah, tidak. Hanya semata-mata untuk takkid kalam saja. Baik. Babun idza hanitha nasiyan fil aiman. Kalau seseorang itu melanggar ataupun batalkan sumpah dia dengan terlupa lagu mana cerita, adakah dia berdosa? Dan dia tidak bayar kafarah, adakah Tuhan kira sebagai dosa tu waktu tu? Imam Bukhari pun buat marilah. Walaysa alaikum junahun fima akhta'tum bih. Hak kamu tersalah tu Tuhan tak kira. Wa qala wala tu'akhidhni bima nasitu. Tuhan ajar kita supaya berdoa, la tu'akhidhni bima nasitu. Jangan kira salah hak aku terlupa. Mana hak terlupa tu tak kira dalam bab mana pun. Dalam bab mana pun Tuhan tidak ambil salah. Tidak berdosa kita. Katakanlah kita bersumpah, lepas tu kita tak ingat. Kita pun tak bayar kafarah lah. Kita langgar, tak ingat. Tak kira salah. Jadi riwayatkan dari Abi Hurairah, beliau mengangkat hadis ini, memarfu'kan hadis ini, yang ini kepada Nabi SAW. Qala, apabila dia kata yarfa'uhu, qala tu maknanya Nabi SAW kata adalah, bukan dia kata. Itu makna yarfa'uhu tu. Innallaha tajawaza li ummati. Allah SWT memaafkan apa yang merupakan bisikan hati dan apa yang diucapkan oleh hati seseorang. Dari hati saja kata, selagi dia tidak buat, selagi dia tidak ucapkan dengan lidah, Allah SWT maafkan. Tadi pun lagu tu lah juga, maaf dia termasuk dalam hak maaf lah tu. Lepas pada tu ni Amar bin Al-As ni, orang mari tanya ni dalam bab haji dulu kita sudah jumpa dah. Dia kata saya ingat kamu begini-begini. Dalam hadis yang kedua ni sini jelas. Ada seorang itu tanya, saya telah tawaf ziarah sebelum saya melontar, lagu mana jadi ke tidak haji? Nabi SAW kata tak apa. Hak ni pula kata halaqtu, saya telah cukur kepala sebelum saya sembelih binatang. Tak apa. Hak lain pula kata saya sembelih binatang sebelum saya melontar, lagu mana? Nabi SAW kata tak apa. Ini menunjukkan kalau tersalah tak apa. Kalau tersalah. Itu hak Imam Bukhari naknya. Kita nak ambil maksud dia tu lah. Dia nak mari hadis-hadis ni apa tujuannya. Maknanya tidak dengan sengaja. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Orang yang terlupa tu pun lagu tu juga kiranya. Lebih teruk lagi. Maknanya dia terlupa. Jadi apa nak kira salahnya? Supalah perkara-perkara lain. Terlupa nak semaya, bukan maksud sengaja. Nak tinggal semaya, terlupa nak semaya.
terlupa terus. Jadi adakah kira dosa? Tak lah, bukan terlupa. Serupa juga lain-lain ni pun. Lepas tu jadi Imam Bukhari buat ambil kesimpulan secara umum begitulah di sini, padahal tidak termasuk dalam sumpah. Tetapi ada dalam riwayat yang lain yang menyebutkan Nabi SAW sumpah, tak apa. Tak apa. Tapi di sini maknanya ada kalau orang itu bersumpah. Tidak sumpah, cuma dia istimbal, dia faham daripada situ. Mana kiranya tersalah, tak apa. Kalau bersumpah pula gitu juga. Ni orang di semayang pula. Semayang. Lepas pada tu kalau nak kira sini mana ada apa nama ni, dia ni melanggar sumpah dia tu dengan terlupa ke apa, tak ada mana hak semayang sana. Apa makna? Di sini dalam hasyiah dia sebut tepi tidak hasyiah, tepi benar tengah tu dia ada bagi mutabaqatu li tarjumah min haitsu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yunkir. Ni bukan. Mutabaqatu li tarjumah qawluhu nasiyan bi mujarradi ذكره من غير قيد شيء من اليمين أو غيرها. Itu kesesuaian dia dengan terjematul bab ni. Iaitu semata-mata terlupa, tidak ada qaid yamin, sumpah ke ataupun lainnya. Ni hak sebab semayang ni pula mutabaqat, hak ni hak sembelih ke apa tu, hak buat haji tu. Ni mutabaqatul terjemah min haitsu inna fihi ترك القاعدة الأولى ناسيا فيدخل في الباب من هذه الحيثية. Ni bawah ni pula ni. Duduk mana ni? Dia kata ni tak ada sebut ni dalam kitabus salah dulu. Tak sesuai ni kalau nak kira bab ni, mana ada sebut sumpah ke apa ni, tak sesuai tajuk ni. Lepas tu ada terlupa ke apa? Dia kata laisa fihi dhikru yamin, tak ada sebut sumpah ni. Ni lah hasyiah ni ada. Qultu hadzal hadits qad madha. Hadis ni sudah ada dalam kitabus salah tu. Fi bab wujubil qiraah. Ni dalam bab wajib baca kepada imam dan makmum. Wa fihi faqalah. Situ. Dalam hadis tu ada sebut faqala wallazi ba'atsaka bil haqq. Demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau dengan sebenar, saya tak tahu, dah ajarlah saya. Situ ada ada tu. Fa yadkhulu fi hadzal bab min hadhihi al-haythiyah. Mana dari seginilah termasuk dalam bab ni gitu. Mana secara umum. Yang ni kadang-kadang Imam Bukhari ni dia pakai hak umum tu. Maknanya ada juga sumpah di sini. Tapi kita nak kata sumpah tu patut dia terlupa kalau ke mana? Tak jelas tu, nampak terlupa tu. Tadi tajuk dia raya nasiyan fil aiman. Dia nak ceritanya orang ni dia bersumpah tu mana dia tak tahulah. Kalau kiranya hak tadi tak jadi tu, kira tersalah lah dia. Kalau kira tersalah, adakah Tuhan ambil kira sebagai dosa? Imam Bukhari nak ayat tidak. Serupa dengan terlupa juga bab tersalah ni. Jadi kira-kiranya orang tu dia kira kalau salah lah saya semayang saat ni, demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau, saya tak tahu dah. Jadi adakah Tuhan kira dosa sebab dia salah sesemayang, tak kena semayang? Tidak. Tidak. Sebab kalau salah, kira salah, tentu Nabi SAW larat dah. Ni Nabi SAW duk tengok dia semayang 2-3 kali, suruh dia pergi semayang. Dengan maksud nak ajar biar lekat lama, biar ingat lama. Sebab tu dia suruh beberapa kali pergi mari. Kalau nak kira tak ada kena mengena dengan terlupa di sini. Sebab dia bukan terlupa kan tu, memang dia tak tahu. Apabila dia tidak tahu, bermakna dia buat dengan salah lah. Dengan salah. Hak tu Imam Bukhari naknya. Dalam bab terlupa dengan salah ni banyak benar dalam hadis sebut dua tu sekali. Jadi sehingga kita boleh ambil hak tersalah tu untuk kita kiaskan dengan terlupa, ataupun dalil hak terlupa untuk kita kiaskan dengan tersalah, boleh dalam hadis. Hak tu maksud dia.
Lepas tu lain-lain tu serupa lah. Dalam bak dulu biar dah mana dalam bak semaya ni. Lepas tu hadis ni pula orang musyrikin ni mana kalah dah daripada hari Uhud. Jelas dah. Tiba-tiba iblis dia berteriak. Jadi sehingga jadi orang keliru. Dia kata tengok alik belakang tu. Mari alik belakang tu, dia kata. Maknanya nampak dia buat kejut gitu. Jadi kata alik belakang tu musuh. Jadi ni alik depan ni paling pelawai selalu. Tak tengok dah siapa dia alik belakang. Rupa-rupanya alik belakang ni sama sendiri. Jadi terbunuhlah ayah kepada Hudzaifah bin Al-Yaman. Al-Yaman tu lah terbunuh ayah ni. Ni pun baru ya kita je. Dia tengok ayah saya tu jangan ayah saya. Fa wallahi man hajazu hatta qatal. Tapi taknya berhenti. Taknya berhenti walaupun saya kata kita muka gagal kan, tak dengar lah dia kata tu. Jadi siapa bunuh? Begitulah keadaan orang yang kalut kan. Orang yang panik kalau kita kata dalam gelak kau misalnya tak nampak, boleh jadi begitu. Inilah kejayaan syaitan tu. Sekurang-kurangnya dia boleh tu. Hudzaifah pun kata ghafarallahu lakum, semoga Allah mengampunkan kamu. Qala Urwah fa wallahi ma zalat fi Hudzaifah minha baqiyah hatta laqiya Allah. Demi Allah, pada Hudzaifah mana daripada peristiwa ini ada sebutan lah, ada sebutan yang baik, ada peninggalan yang baik, ada contoh yang baik. Ada dua makna kan dulu. Maknanya baqiyah tu maknanya Hudzaifah terus kesal ataupun bersedih sepanjang hayatnya kerana berlakunya peristiwa itu. Satu makna. Satu lagi makna dia satu contoh ataupun teladan ataupun ikutan atau peninggalan yang baik sampai beliau menemui Allah sampai mati. Gapo dia peninggalan yang baik? Dia tidak jadi berdendam dengan orang-orang yang bunuh ayah dia tu, tetapi dia kata ni sepuasan ni lah, dia kata ghafarallahu lakum. Mana dia berdoa sampai ke akhir hayat. Padahalnya kalau kita nak kira Imam Bukhari pun mari sini tujuan dia nak ayat kepada dia. Dia nak ayat ni orang-orang yang bunuh ayah dia ni kira salah ke? Tak. Ni dalam bab sumpah ni. Mana ada bersumpahnya? Kalau ada bersumpah pun Urwah kata fa wallahi ma zalat. Itu tak ada kena-mengena, bukan dia terlupa tu. Maksud ni tajuknya terlupa. Betul apa makna? Sekali lagi. Ni cara Bukhari ni kadang-kadang kalau orang tak faham dia nampak tak sesuai. Terjematul bab dia tu. Dia nak ayat sini orang-orang yang bunuh ayah kepada Hudzaifah tu dia bunuh dengan sengaja ke? Tidak sengaja. Dengan tersalah. Bila bunuh dengan tersalah, apakah dia berdosa? Tidak. Apakah dia kena bayar dia? Kena apa? Tak. Sebab tersalah di sini. Siapa macam tu sekali dimaafkan. Begitu juga kalau terlupa, dimaafkan juga. Sebab tersalah dengan terlupa ni dia sekali sama. Boleh kita kiaskan satu sama lain. Supaya juga sini. Bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suruh demo ni bayar kau apa-apa, tak ada. Nak lagu mana dah jadi dah gitu. Hak tu hak. Jadi nak kiranya nak dari segi dosa, tak dosa. Sebab tidak sengaja. Begitu juga kalau seseorang kata bersumpah, lepas tu dia melanggar sumpah dia tu dengan terlupa, mana tidak sengaja juga. Apa dak berdosanya? Gitulah haknya. Riwayat daripada Abi Hurairah, dia berkata sesiapa yang makan dengan terlupa dalam keadaan dia puasa, maka adalah dia menyempurnakan puasanya. Itu sebenarnya Allah SWT beri makan kepada dia dan beri minum kepada dia. Ini nak cerita bab puasa. Kalau bab puasa kan terlupa tu kan tidak membatalkan puasa, begitu juga ni. Dan tidak salah dia tu, tidak berdosa dia tu makan pada bulan Ramadan ke apa. Begitu juga ni. Tengok cara dia tu. Cara dia kias. Imam Bukhari guna kias. Kalau dalam bab puasa, mana seseorang tu tidak bersalah, jadi tidak kira batal puasa dia. Begitu juga bab sumpah ni. Muka terlupa. Lepas tu Nabi SAW semaya. 2 rakaat yang pertama dia pun bangun sebelum duduk tahiyat tu lah, tak duduk. Lepas tu semaya. Bila nak selesai semaya, orang duduk tunggu dia nak beri salam, tak beri salam, tapi sujud sahwi lah, sujud sahwi. Lepas tu dia pun baru beri salam. Lepas tu dalam riwayat satu lagi tu sebab tu juga lebih kurang lah isi dianya. Jadi hak mana hak naknya?
Nabi SAW terlupa tu. Aqasuratis salah am nasita, adakah sembahyang ni telah ringkas, telah jadi kurang, ataupun kau terlupa? Dah tidak kurang, Tuhan tak ada turun ayat kurang ke apa sembahyang ni, tentulah hak adanya terlupa tu lah. Bila terlupa, salah kah, dosa kah? Nabi SAW tidak berdosa. Itu dalam bab sembahyang, penting sembahyang tu tidak berdosa, Tuhan tak kira. Begitu juga sumpah. Hak tu dia nak pergi situ lah, kalau dia nak pergi situ. Begitu juga sumpah, Tuhan tak kira juga sebagai kesalahan lah kalau seseorang tu melanggar sumpah dia dengan terlupa. Dalam yang pertama tak ada sebut tak ada sebut Nabi SAW terlupa ke atau tersalah ke, tak ada sebut riwayat yang pertama saat ni. Tetapi maksudnya sama lah juga. Kalau tersalah pun tersalah, sumpah juga tidak dikira dosa. Kalau terlupa pun tidak dikira dosa juga, seperti dalam hadis yang kedua tu. Kedua-duanya tidak dosa, tak apa. Tetapi hikmatnya kepada Nabi SAW, kalau dia tersalah ataupun dia terlupa, dia ada hikmat. Dia bukan saja gitu. Hikmatnya bolehlah sujud sawi tu, pengajaran untuk sujud sawi. Itu hikmat dia, bukan saja-saja berlaku. Itu bezanya. Terlupa dia ataupun tersalah, dia tu. Jadi perawi ni Mansur kata, dia kata dia tak pastilah. Hak kata zada au naqasa ni, hak ni apa ni, Ibrahim ke Alqamah, dia tak pasti. Dia tak pasti. Jadi maknanya dia kira satu je tu sepatutnya, zada ataupun naqasa. Nabi SAW telah melebihkan sembahyang dia ataupun kurang. Kalau supaya pertama tadi dia tidak duduk pada tahiyat yang pertama tu, kita kata hak tu maknanya dia mengurangkan. Dia mengurangkan. Tapi dalam riwayat ni dia sebut fazada au naqasa minha. Jadi au tu dengan tidak pasti tu, siapa dia yang kata dia tidak. Waham ni keliru ni. Keliru di sini maksudnya syak lah di sini. Siapa dia yang sebenarnya syak? Alqamah atau Ibrahim? Itu kata Mansur. Itu yang nak tak ada gapo tu. Inilah pegangan orang yang mengatakan sujud sawi ni sebelum salat tak kira. Kalau dengan menambahkan ataupun mengurangkan sembahyang tu, sujud sawi ni 2 kali sebelum pergi salat, dia pegang dengan hak ni. Fasajada bihim sajdatan. Qalu sallaita kadza wa kadza. Qala fasajada bihim sajdatain thumma qala hatani sajdatan liman la yadri. Apa ni? Zada fi salati aw naqasa fataharra as-shawab fayutimmu ma baqiya thumma yasjudu sajdatain. Kemudian dia sujud 2 kali. Dia kaitkan dengan mana? Dengan hadis yang pertama tadi, mana dia kaitkan 2 tu sekali. Tetapi kalau nak kira hadis yang kedua ni saja, tak jelas tu. Sebelum salam kau selepas salam sujud sawi. Sebelum salam kau selepas salam, tak jelas. Tapi seperti Imam Syafi'i, dia kata semualah. Kalau alah ketambah kau, alah kurang kau, kalau kena sujud sawi ni sebelum salam. Adapun Imam Abu Hanifah, dia kata kena tengok dulu. Kena tengok dulu. Imam Abu Hanifah dia bukan kata kena tengok dulu. Imam Malik tengok dulu. Kalau alah ketambah selepas, kalau alah kurang sebelum. Kalau Imam Abu Hanifah pula, dia kata tak, semua tak kira, alah kelebih ke alah kurang ke, kena lepas pada bui salah barulah sujud sahwi. Bui salah dulu, lepas tu sujud sahwi, lepas tu bui salah pula. Begitu. Jadi waktu bab sujud sahwi lah, tidak nak bicara panjang sini. Kemudian Sa'id bin Jubair kata, ni cerita ni, la tu'akhidni bima nasitu la turhiqni min amri usra ni, kata-kata Nabi Musa kepada Khadir itulah. Dia terlupa tadi mula janji dah kan. Dia syarat dah tu. Dia syarat dah. Apa dia ni? La tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Jangan tanya apa-apa siapa aku royak. Jadi dianya bila kawan tu tebuk perahu saat ni tu, tanya apa yang buat lagu ni. Dia kata royak dah kan.
Jangan tanya, dia kata la tu akhidni bima nasitu. Kamu jangan kira aku bersalah lah dengan sebab aku terlupa. Jadi Nabi SAW kata hak mula-mula tu daripada Musa tu dikira sebagai terlupa lah. Jadi makna di sini nak ayatnya Khadir pun tidak kata putus selalu, tak boleh ke mana-mana pun kamu tu, tak boleh dah. Sebab apa? Kamu langgar perjanjian, syarat saya. Saya tak sibuk tanya, kamu tanya. Tak ada kata lagu tu. Bahkan dia biarkan lagi Musa tutup dia lagi selepas kesalahan mula-mula tu. Sebab tu dia kira terlupa lah. Jadi dia nak ayatnya kepada dia, terlupa ni tak apalah, dimaafkan. Patut dimaafkan. Hak tu ya dia nak. Sebab tu dia mari pun cerita sekat tu ya. Qalat kanatil ula min Musa nisyana, sekat tu. Bila begitu dia maafkan. Mana nak ceritanya kerana terlupa ni tak apa, tidak dikira salah. Lepas tu dia pun kata, Abu Abdullah kataba ilayya Muhammad bin Bashar. Ini maknanya Imam Bukhari ambil secara mukatabah ni. Mana dia ambil bukan secara lisan hadis ni, daripada Muhammad bin Bashar yang terkenal dengan Bundar. Ini secara tulisan dia ambil hadis itu, mukatabah. Tapi mukatabah pun dengan ijazah lah, dengan ijazah. Di sini, di tempat lain tidak. Dia mari riwayat yang penuh. Takut-takut kita kata ni jadi kurang lah riwayat ni. Tak. Ada di tempat lain dengan penuh tanpa mukatabah gini. Riwayat daripada Sya'bi, dia kata Barak berkata, dia kata puak-puak tu dia ada tetamu. Lepas tu suruhlah anak-beranak dia sembelih sebelum balik semaya. Ni semaya raya lah, semaya raya kurban tu. Jadi sembelih ni baru boleh lepas pada semaya raya tu. Tiba-tiba sembelih sebelum pada semaya. Supaya tetamu ni boleh makan lah, sembelih sebelum semaya. Apabila sebut kepada Nabi SAW, Nabi SAW suruh sembelih semula, hak lain tak jadi tadi. Sebagai kurban tak jadi. Dia pun kata, wahai Rasulullah, saya ada ni anak kambing, makna kira-kira tak cukup umur lah. Tetapi kalau dia kira dari segi besar, boleh dah tu. Lebih baik lagi daripada 2 ekor kambing daging, kata dia. Nabi SAW kata tak apa, sembelih. Jadi Ibnu Aun berhenti setakat ni dari hadis Sya'bi. Lepas tu Muhammad bin Sirin meriwayatkan serupa ni juga, dia berhenti setakat ni juga. Jadi saya tak tahulah, kata dia, adakah kebenaran ni kalau tak cukup umur lagu ni boleh kepada orang lain juga ke kepada dia ni, pokok dia ni saja kebenaran, kelonggaran ni. Tu saya tidak pastilah, kata perawi ni, yang ni Ibnu Aun ni. Sebab dalam riwayat ni berhenti sekat tu ya, kata dia, saya terima ni berhenti sekat tu, bukan untuk umum. Dan dengan sebab itulah jadi ulama-ulama kata suka kurangnya kena setahun lah, kena gitu gini tu, dia kata hak ni khusus dengan sahabat tu, bukan untuk umum. Bukan untuk umum. Ada pun orang yang dia pakai ni untuk umum, dia kata masih khilaf lagi lah. Sebab tu dia kata kalau hak orang ni masalah umur cukup tak cukup, dia pun masih khilaf banyak lagi. Orang ni kata cukup umur ni setahun ni, orang ni kata setahun ni tak serupa lagi tu. Ni dulu dalam bab kurban dulu kita sudah lalu dah dulu. Lepas tu ni cerita ni perintah Nabi secara umum ni. Dalam berucap khutbah tu dia kata sesiapa yang sembelih dah, yang ni sebelum sembahyang ni kena sembelih lain, dan sesiapa yang tak sembelih lagi boleh dia sembelih bismillah, boleh sembelih lepas pada dia sembahyang raya tu. Jadi khutbah dia tu selepas pada sembahyang. Boleh sembelih lah. Jadi ini kalau kita mengambil kira hadis umum, mana hak tadi nampaknya khusus untuk sahabat yang tertentu itu sajalah. Babul yaminil ghamus, ini bab sumpah palsu. Sumpah palsu. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum, jangan kamu buat perisai ataupun pelindung sumpah-sumpah kamu, ataupun jangan kamu jadikan sumpah kamu sebagai satu cara untuk kamu menipu, jangan. Sebab ini semua termasuk dalam dosa besar belaka. Termasuk dalam dosa besar belaka. Jadi Nabi SAW sebut al-yaminul ghamus.
Sumpah yang ghamus. Sebab apa disebutkan ghamus itu? Jadi kita terjemah sumpah palsu tu ambil mafhum dia, maksud dia lah. Kalau nak kira kesesuaian dengan bahasa hak asal dia tu, yamin ghamus itu. Sebabnya ghamus tu makna dia selah. Ghamasa ni makna nyelah. Menyelah ataupun tenggelam dalam air. Jadi sebab sini, sebab orang yang melakukan sumpah yang seperti ini, dia tenggelam dalam dosa dia, lemah dia dalam dosa dia, ataupun tenggelam dalam dosa dia, dia nyelah dalam dosa dia, ataupun dia akan selah dalam neraka. Tu nombor 7 dalam hasyiah kita ni, nombor 7 luar. Dia selah dalam neraka, dia akan lemah dalam neraka. Iaitu sumpah al-kadhibah. Sumpah palsu lah. Sebab dia kita terjemah saat ni ambil maksud dia, asalnya makna dia gitulah. Iaitu sumpah yang dikemukakan oleh orang yang bersumpah tu dengan sedar bahawa yang sebenarnya bukanlah gitu. Dia bersumpah juga. Ini makna sumpah palsu lah kita kata. Lepas tu berkenaan dengan yamin ghamus ni, sumpah dia kalau palsu lagu ni, khilaf pula ulama. Hanafiyah mengatakan tidak ada kafarah kalau sumpah lagu ni. Sumpah lagu ni tak kena bayar kafarah. Bayar kafarah ni maknanya nak menutup dosa dia tu. Jadi terhapuslah dosa dia bila dia bayar kafarah ni. Ni tidak terhapus dosa ni. Kalau dia bayar kafarah pun untuk apa? Tak ada makna. Moga dia dusta dah, dia palsu dah. Yamin hak boleh kita kafarah ni, iaitu boleh kita tutup lah, kita tampung. Hak ni hak lagu lain, hak ni memang dia sengaja dah. Lebih besar lagi dia kata, idh hiya a'zab min dhalik. Lebih besar lagi, tak padan nak tampung hak ni. Dia kata lagu tu. Tak apa. Tetapi ramai juga ahli ilmu, dia kata Ibnu Abdul Bar kata ni, berpendapat yamin ghamus ni pun kena kafarah juga. Masalah dosa dia tetap dosa, tapi dia kena bayar kafarah. Dia dosa dia terhapuskah dengan sebab dia bayar kafarah? Tak. Tapi dia kena bayar kafarah. Wa naqalahu Ibnu Battal aidan an jumhuril ulama. Dia kata jumhur ulama kata kena kafarah juga. Inilah pendapat Nakhai, Hasan Basri, Malik wa man tabi'ahu min ahli al-Madinah, wal Auza'i, ahli Syam, Thawri dan lain-lain. Amalah. Ia mengatakan kena kafarah juga. Tapi ulama-ulama dalam bahasa Hanafi kata tidak. Itu masing-masinglah khilaf lah. Walau bagaimanapun yamin ghamus itu tak boleh lah. Mana itu masuk dalam dosa besar lah. Sebab apa ni? Dia ada makna-makna serupa belaka tu. Dia letak sekali ni, isyarak billah, uququl walidain, qatlun nafs, yamin ghamus. Semua ada makna yang sama belaka. Syirik, tahu dah Tuhan ni hak sebenar. Tak pernah sabar orang lain, tak masuk akal orang lain nak layak menjadi Tuhan. Tiba-tiba kita kata layak juga, kita kata dia Tuhan. Palsu lah tu, bohong lah tu. Ada makna tu kata uququl walidain, derhaka kepada dua ibu bapa. Sepatutnya berterima kasih kepada dua ibu bapa, taat kepada dua ibu bapa. Betapa ibu bapa tu buat berkorban untuk anak-anak dia, betapa. Tiba-tiba dia derhaka. Mana dia menafikan kebaikan, segala kebaikan. Bohong. Itu makna bohong juga, palsu juga tu. Ada makna tu juga. Tengok, tak ada makna tu juga. Bunuh orang pun lagu tu juga. Seseolahnya kita kata dia tidak perlu hidup, tak berguna dia hidup, tak berguna dia hidup, baik mati lagi baik kita bunuh dia. Itu pun palsu juga. Mana kita tahu dia tidak berguna hidup. Kadang-kadang kalau kita nampak seseorang itu tidak baik pun, kemudian dia jadi baik, dia boleh berubah. Mana kita tahu? Yang ni kita lebih pandai seseolahnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hikmatnya. Seseolahnya begitu. Dia ada makna sama tu.
makna lawan, makna canggah, makna apa nama ni, mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada makna tu lah. Dan dia tahu hak sebenarnya lagu ni. Yamin Ghamus dia tahu tak sebenar. Dia kata lagu lain. Itu semua tu tak betul belaka tu. Bab qaulillah innal ladzina yashtaruna bi ahdillah. Maknanya Imam Bukhari nak cerita kalau ahdillah itu pun termasuk dalam sumpah juga. Sumpah je ayat-ayat ni, sumpah je ayat ni. Man halafa ala yaminin sabrin. Man halafa ala yaminin sabrin. Sesiapa yang bersumpah dengan sumpah yang palsu. Sabrin di sini makna sabar ni bukan makna sabar. Sabar kita sabar tu tidak. Sabrin di sini dengan makna sumpah palsu. Ataupun sumpah yang dikatakan yamin sabr ini, yamin yang mana sanggup dia depan-depan orang ramai ni, depan-depan orang ramai ni dia bersumpah. Tak malu, tidak takut, tidak teragak-agak. Itu yamin sabr. Mana kering-kering lah. Kering-kering. Berani bersumpah tu. Pelawak tu. Itu makna yamin sabr. Ataupun yamin sabr ini, yamin yang diminta oleh pihak pemerintah supaya bersumpah dengan kuat, dengan apa, bersungguh-sungguh di tempat-tempat yang suci ke, dalam masjid ke, dengan bagi Quran ke kepada dia ke, dia bersumpah misalnya. Itu makna yamin sabr. Yang ni yamin yang pastilah, macam pasti Allah lah. Gitu. Tujuan apa? Liyaqtati'a bihi mal amri'in muslim. Itulah tujuannya. Yang itu untuk dapat harta, untuk nak bahan kita kata harta seseorang Islam. Allah SWT dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Lepas tu mari ayat tu. Kemudian cerita Ash'ath bin Qais ni, dia kata berhubung dengan saya ni, ayat ini turun ni adalah satu peristiwa perbalahan berhubung dengan telaga dalam tanah. Waktu kata dia, ni kata dia, gitulah. Jadi di tempat lain juga sudah ada beberapa kali dah ada ni. Jadi Nabi SAW kata, bukti kamu yang kamu kata kamu apa ni, ataupun kalau kamu tak boleh mari bukti kamu, biar dia bersumpah. Saya pun kata kalau lagu tu dia akan bersumpah lah, dia berani bersumpah ni. Wahai Rasulullah, Nabi SAW pun kata, sesiapa yang bersumpah dengan sumpah yang palsu, wa huwa fiha fajir yaqtati'u biha mal amri'in muslim laqiya Allah yaumal qiyamah wa huwa alaihi ghadban. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa hak kata sepupu dia ni, hak dia duduk berkelahi ni, duduk bertengkar ni, iaitu beragama Yahudi. Sepupu dia ni beragama Yahudi. Jadi dia dalam riwayat lain disebutkan si Yahudi ni, mana dia tak takut, dia akan bersumpah. Kalau nak suruh dia bersumpah, biar hanya bersumpah ni lah. Nabi SAW kira gitu, biar hanya bersumpah. Kalau dia bersumpah termasuk dalam hal ni, maknanya kita kena berhati-hatilah. Kalau dengan orang kafir, maknanya kena ada bukti, kena ada gapo lah. Usahkah dengan orang kafir, Allah SWT ajar kita dengan orang Islam pun dia kena ada bukti juga. Sebab takut-takut jadi timbul masalah lah kemudian. Jadi apa yang Nabi SAW terima juga sumpah dia tu, sebabnya masing-masing agama ni dia takut kalau siapa bersumpah ni. Kalau siapa bersumpah ni dia akan takut sumpah mengikut agama dia. Dengan sebab itu tidak menjadi kesalahan kalau kita kata, kalau dalam mahkamah kita sekalipun, lama kan kita muskil pula kata kalau Islam kata mahkamah ni tak ada mahkamah lain, mahkamah Islam. Lepas tu kalau nak sumpah orang kafir, nak sumpah dengan dia, nak sumpah dengan Quran, dia tak percaya ke Quran. Sumpah tu maknanya sumpah Allah ni dalam mahkamah Allah ni pakai. Maknanya kalau orang Islam sumpah Quran, kalau orang kafir sumpah dengan kitab suci dia lah, ikut dia begitu, dengan cara dia. Hak ni ada dalam hadis Nabi SAW terima banyak tempat sumpah orang kafir dengan cara dia, dengan cara dia. Lepas tu
masuk babul yamin fi ma la yamlik, sumpah pada apa yang seseorang itu tidak miliki, dan sumpah untuk maksiat ataupun dalam perkara maksiat. Wal yamin fil ghadab, dan sumpah pada ketika marah dan sebagainya. Sekatilah wallahu